Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, cikgu ucapkan kepada semua murid sekalian. Baiklah, hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Baiklah, kita masih lagi dalam tema 9 iaitu Terokai Sains, Terajui Teknologi dan Inovasi. Unit 26 Masyarakat Kreatif dan Inovatif. Tajuk Kreatifnya Rekaan. Baiklah, kamu boleh merujuk buku teks muka surat 151. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran, cikgu harap kamu dapat bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah. Kriteria kejayaan, kamu dapat melengkapkan cerita berpandukan maklumat yang diberi. Baiklah, sebelum itu cikgu nak tanya. Apakah nama haiwan yang cikgu paparkan ini? Cikgu bagi masa 5, 4, 3, 2, 1. Ya, inilah lalat. Cikgu yakin semua dah pernah tengok lalat, betul? Tapi apakah ciri-ciri seekor lalat? Mari kita lihat sama-sama apakah ciri-ciri seekor lalat. Yang pertama, lalat ni adalah seekor haiwan yang sangat pengotor. Lalat ni suka kepada benda-benda yang kotor. Yang kedua, lalat ni suka pada sampah. Benda-benda yang berbau busuk. Yang ketiga, lalat ini membawa pelbagai penyakit. Membawa pelbagai penyakit. Seterusnya. Bagaimana dia membawa penyakit? Apabila dia menghinggap pada sampah sarap, kemudian lalat ini menghinggap pada makanan kita, ia akan membawa bakteria. Bakteria akan melekat kepada makanan kita. Apa contoh-contoh penyakitnya adalah penyakit bawaan lalat yang adalah seperti demam kempiadu dan taun ataupun kolera. Jadi apa kaitan lalat ni dengan tajuk kita pada hari ini? Jadi cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 151. Dekat situ kita nak tahu apakah kaitan lalat dengan tajuk kita pada hari ini. Baiklah, kita teruskan dengan aktiviti kita yang pertama iaitu mari kaji maklumat. Baiklah, ini adalah maklumat yang terdapat dalam buku teks kamu. Kita akan lihat satu persatu. Kita lihat yang maklumat yang pertama. Linus Meraya, Bennettson, Michael Lai, Leonardo Bangit Lani. Apakah benda ni? Ini adalah nama 3 orang murid yang terdapat dalam gambar tersebut. Sekolah Kebangsaan Nanga Pak Sibu Sarawak. Murid-murid ini bersekolah di Sekolah Kebangsaan Nanga Pak Sibu Sarawak. Sebab nama mereka ni agak berlainan dengan nama-nama orang-orang yang berada di Semenanjung Malaysia. Perangkap lalat. Murid-murid ini telah menghasilkan satu inovasi iaitu perangkap lalat, di mana perangkap lalat ini telah berjaya mengumpan dan memerangkap lalat. Itu maklumat yang pertama. Kita teruskan dengan maklumat yang kedua. Yang pertama, cetusan idea. Cetusan idea maksudnya idea yang dihasilkan mungkin daripada perbincangan ataupun daripada pengkajian maklumat dan sebagainya. Pencipta berbakat. Murid-murid ini adalah pencipta berbakat sebab mereka telah berjaya menghasilkan perangkap lalat. 3 sekawan. 3 sekawan. Murid-murid ini adalah 3 sekawan, sahabat yang baik maksudnya. Otak cair. Otak cair ini adalah peribahasa. Yang bermaksud bijak ataupun pandai. Rekaan kreatif. Rekaan kreatifnya adalah perangkap lalat. Sumber inspirasi. Hasil daripada rekaan tersebut telah menjadi sumber inspirasi kepada murid-murid yang lain untuk menghasilkan inovasi. Itu adalah maklumat yang kedua. Kita teruskan dengan maklumat yang seterusnya. Ini dia bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan alat perangkap
lalat. Okey, apakah bahannya? Okey, yang pertama botol plastik. Botol plastik ni mudah nak diperolehi. Okey, kemudian blok kayu, tiang kayu, pita perekat dan gelang getah. Okey, jadi ada lima bahan yang diperlukan untuk menghasilkan alat perangkap lalat. Okey, bagaimana caranya? Okey, kita lihat gambar yang seterusnya. Okey, bagaimana untuk menghasilkan perangkap lalat? Okey, botol tersebut dipotong, dipotong dan di bahagian bawahnya ditebuk lubang, ditebuk lubang untuk menghasilkan lubang udara. Okey, kemudian botol tersebut diikat menggunakan gelang getah, pada tiang kayu supaya botol tu dapat ditegakkan, ya. Okey, kemudian bagaimana alat perangkap ini berfungsi? Okey, alat perangkap ini berfungsi. Okey, bagaimana caranya? Okey, kita akan meletakkan makanan berbau. Okey, makanan yang berbau seperti ikan kering. Okey, makanan yang berbau busuk lah, ya. Okey, jadi apabila lalat bau makanan tersebut, lalat akan tertarik, akan tertarik untuk datang ke makanan tersebut. Lalu lalat itu secara tidak sengaja dia akan terperangkap dalam alat perangkap. Okey, itulah fungsinya bagaimana lalat itu masuk ke alat perangkap tersebut. Okey, jadi inilah maklumat-maklumat yang kita sudah kaji. Okey, sekarang kita teruskan dengan aktiviti kita yang kedua. Aktiviti yang kedua iaitu melengkapkan cerita. Okey, baiklah, ini adalah cerita yang telah cikgu tulis. Okey, tapi tidak lengkap. Jadi kamu perlu lengkapkan cerita ini menggunakan maklumat-maklumat yang terdapat dalam buku teks. Okey, tapi untuk hari ini tugasan kamu ialah kamu tidak perlu menyalin. Okey, tidak perlu menyalin cerita ini, tetapi kamu perlu klik link yang akan cikgu berikan dalam Telegram. Okey, link live worksheet. Okey, dalam link ini terdapat cerita yang cikgu tuliskan tadi. Okey, cuma kamu perlu lengkapkan cerita tersebut di dalam latihan ini. Okey, di dalam live worksheet ni, ya. Okey, jadi itu sahaja tugasan kamu. Okey, dan jangan lupa tangkap gambar dan hantar kepada cikgu, ya. Itu saja daripada cikgu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.